rungutan yang amat ketara daripada peniaga-peniaga Bazar Ramadan. Bazar Ramadan tidak ada kena-mengena langsung dengan SST ini. Dia tidak juga dapat dinafikan. Yang Muhammad kita baru tahu bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya membuat sikit pindaan terhadap soalan asal saya dengan menambahkan perkataan jangkaan selepas berapa. Paya Besar minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan kesan terhadap kos sara hidup rakyat dan kos pengeluaran industri akibat kenaikan cukai SST dari 6% ke 8% dan berapa jangkaan jumlah tambahan kutipan hasil negara daripada pelaksanaan semua langkah cukai baru bagi tahun 2024. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Sila Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih. Dalam perancangan dalam usaha kita untuk meningkatkan darjat hidup termasuk pendapatan yang lebih meyakinkan, kita telah memperkenalkan beberapa perkasa ekonomi baru. Tetapi prinsip kita adalah untuk mengurangkan tekanan dan beban kepada rakyat. Sebab itu kita berjaya pada peringkat awal memperkenalkan penyasaran semula subsidi elektrik, dan pada tahun 2023 umpamanya kita telah melaksanakan tarif baru, tetapi 85% rakyat tidak terkesan. Hanya 15% tertinggi, kumpulan pendapatan tertinggi yang maha kaya, termasuklah yang maha kaya, dan juga mengeluarkan subsidi daripada kepada 3.5 juta bukan warga negara. Hasilnya ialah 4 bilion ringgit 2023. Ya. Begitu juga pendekatan yang sama dibuat dalam cukai keuntungan modal CGT. Hasilnya 800 juta ringgit. Dan pada 1 Mac 2024 kita naikkan cukai perkhidmatan 6 hingga 8%. Yang berkuat kuasa 1 Mac dan menumpukan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan discretionary, kemahuan, dan aktiviti antara perniagaan. Perbelanjaan bagi makanan dan minuman serta telekomunikasi tidak dinaikkan, kekal pada 6%. Perbelanjaan utiliti seperti air, petrol, kekal dan tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Ini harus jelas kerana banyak kekeliruan. Jadi kebimbangan kita ialah impak inflasi. Kita tidak nafikan bahawa ada juga kesan, tetapi setakat ini mengikut Jabatan Statistik kesannya sekitar 0.2%. Skop kenaan cukai perkhidmatan kecil, iaitu ke atas 41%, dan banyak pengecualian diberikan. Saya tidak berhasrat membacanya kerana telah disebut, umpamanya pendidikan, kesihatan, termasuk hospital kerajaan, hospital swasta, pengangkutan penumpang darat, pengangkutan Rural Air Services Sabah Sarawak, telekomunikasi, prabayar, perkhidmatan pengantaran makanan dan minuman, sewaan rumah kediaman, bangunan komersial, gudang, penyelenggaraan rumah kediaman, pembersihan rumah, bekalan air, bekalan elektrik di bawah 600 megawatt watt bagi rumah kediaman, dan bekalan elektrik pada premis perniagaan. Semua itu dikecualikan. Ini yang saya sebutkan tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas. Dan melalui skop dan perubahan kadar cukai perkhidmatan ini, kerajaan menjangkakan akan mengutip hasil berjumlah 3 bilion ringgit. Terima kasih. Saya jemput Paya Besar. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan kepada soalan saya.
Tan Sri Pertua, kos sara hidup rakyat pada perspektif kerajaan terkawal. Tetapi saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri juga tahu rakyat di luar sana amat terkesan dengan kos sara hidup. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Menteri tadi ada menyentuh berkaitan pengecualian terhadap elektrik. Walaupun tarif dinaik tetapi 85% akaun tidak terkesan. Tetapi adakah kementerian sedar, kerajaan sedar bahawasanya peningkatan inflasi naik daripada 2.0% kepada 2.7% di antara Januari 2024 kepada Februari 2024. Yang Amat Berhormat Menteri, saya faham kita menggunakan CPI sebagai kayu ukur untuk menunjukkan bahawasanya adakah harga kita ini meningkat atau tidak. Cumanya izinkan saya memberi pandangan supaya kita juga melihat apakah instrumen yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2017 menggunakan instrumen EP dan PP, Everyday Price Index dan Perceived Price Index, yang mungkin boleh kita tambah baik CPI yang kita guna pada hari ini supaya polisi yang kita buat ini menyeluruh, bukan hanya pandangan kerajaan. Walaupun kita tahu perception is real even if it's not reality daripada kerajaan, tetapi rakyat yang menanggung kesusahan. Itu yang pertama, Tan Sri Pertua. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri, kita hanya dapat kutip 3 bilion ringgit tambahan dengan kenaikan cukai yang kita buat. Bagi saya, Yang Berhormat Menteri, kecil 3 bilion nak dibandingkan dengan apa belanja yang telah kita peruntukkan. Saya nak minta pandangan Yang Amat Berhormat Menteri, kenapa kita hanya tumpukan kepada hasil cukai? Kita tak tumpukan kepada hasil bukan cukai. Saya ambil statistik Yang Amat Berhormat Menteri. Tahun 2022, hasil bukan cukai kita 29.08%. 2023 turun 24.4%. Dan jangkaan 2024 turun 20.8%. Hasil bukan cukai Yang Amat Berhormat Menteri salah satunya adalah pelaburan daripada syarikat JLC dan JLC. Saya minta sangat Yang Amat Menteri supaya pengupayaan kepada tata kelola di JLC ini dapat kita pertingkatkan supaya bleeding cost yang ada di JLC dan JLC ini dapat dikurangkan dan ia akan memberi pulangan yang baik kepada hasil negara dan kita tak perlulah lihat kepada hasil cukai sahaja sebagai langkah untuk kita menambah hasil untuk negara kita. Terima kasih, Tan Sri Pertua. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Pertamanya, apakah ada kesan kenaikan inflasi? Saya setuju, memang ada. Cuma kalau dia sekitar 2% masih terkawal, masih rendah. Masih rendah. Dan ada pandangan bahawa ada juga kesan di kalangan rakyat. Dan sebab itu, kita cuba bantu dengan menambah umpamanya STR dan beberapa tambahan untuk kerana faham bahawa ada kesan kenaikan kos sara hidup. Cara mengurangkan tekanan itu adalah menambah STR kepada rakyat terbanyak, dan seperti mana kita tahu dia dah mencecah jumlah bantuan kerajaan sudah 10 bilion tahun ini. Dari segi harga, kita juga akui bahawa ada sedikit kenaikan, tetapi relatif atau ketimbang dengan negeri lain, termasuk yang kontroversi soal beras baru ini. Alhamdulillah, beras tempatan sudah di pasaran walaupun tidak sepenuhnya, tetapi masih jauh lebih rendah dari Indonesia dan Thailand. Ya. Jadi, umpamanya di Indonesia bagi kadar yang sama, RM4.15 1 kilogram. Thailand RM3.50. Malaysia kita ada di antara RM2.60 dengan RM3.50 bagi beras import. Jadi keadaan itu terkawal. Cuma yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat benar. Dalam kos begitu, harga gula lebih rendah, harga minyak masak lebih rendah, harga beras lebih rendah, tetapi kos penjualan lebih tinggi. Ini terutama kalau kita lihat dari segi angka di tempat makanan, restoran umpamanya. Tidak di barang keperluan di pasar
yang naik kecil ketimbang harga di restoran. Itu yang pertama. Soal sama ada kita gunakan CPI ataupun Everyday Price Index. Everyday Price Index itu digunakan untuk membantu kita melihat kesan kepada rakyat. Tetapi CPI digunakan kerana ini masih lagi digunakan di seluruh negara di dunia. Jadi kita gunakan keduanya, tapi dari segi rasminya masih tidak boleh elak daripada indeks CPI. Soal hasil bukan cukai, saya setuju. Sekarang ini umpamanya kita beri keutamaan kerana hasil bukan cukai kalau yang tinggi sekarang ini daripada pendapatan pelaburan, ya, termasuk dividen Petronas, Bank Negara Malaysia, khazanah yang purata memperolehi hasil sekitar 50% daripada hasil bukan cukai. Dan pada tahun 2023 pendapatan pelaburan mewakili 65% daripada hasil bukan cukai. Dan saya setuju usaha tambahan termasuk transformasi GISC untuk memastikan ada peningkatan pelaburan domestik. Bila ke pelaburan domestik lebih rancak, hasil bukan cukai pun harapnya boleh dapat ditingkatkan. Sila kita baru. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan telah diberikan pada soalan MQT pada hari ini. Saya ingin mendapat penjelasan secara tuntas dan juga secara jelas daripada pihak kerajaan impak daripada kenaikan SST yang dikuatkuasakan 1 Mac yang lalu. Kita melihat tidak dapat dinafikan bahawa tekanan yang dihadapi oleh rakyat nampaknya amat besar, terutamanya kesan negatif dari segi daya beli pengguna itu sendiri yang akibatnya akan melemahkan dan akan mempengaruhi aktiviti ekonomi secara keseluruhannya. Jadi apakah formula yang hendak diberikan, nak dibuat oleh kerajaan untuk mengekang kesan rantaian ekonomi secara umum yang dihadapi? Bagi contohnya pada bulan puasa ini sendiri, rungutan yang amat ketara daripada peniaga-peniaga bazar Ramadan yang mereka bukan saja kerugian tetapi malahan tidak dapat membayar kos modal, kos sewa itu sendiri pun belum dapat. Ini kesan daripada yang dapat dilihat di hadapan mata kita sendiri. Semua penjelasan yang tuntas daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Kalau secara spesifik soal bazar Ramadan yang saya dapat lawati 4-5 tempat. Pertamanya, kos sewa itu pun terlalu tinggi. Jadi kita telah beri arahan kalau kos itu dikendali oleh Malih Perbandaran, jangan tekankan dalam keadaan sekarang. Ya. Kemudian di sebahagian pada Malih Perbandaran itu diberikan kepada ejen-ejen. Jadi akhirnya penyewa tidak sewa secara langsung dari Malih Perbandaran. Jadi kos meningkat. Dari saya lihat kajian umpamanya termasuk semalam di Tambun, saya dapati bahawa sekiranya kos sewa itu lumayan, dia tidak sangat mengesankan. Ya. Ada beberapa kedai daripada ratusan yang ada, sekitar 180 semalam, yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan. Ya. Tetapi saya akui ada impak kecil kenaikan harga, tetapi saya tidak fikir oleh kerana SST itu menyebabkan tingkat naik. Dari segi kajian Jabatan Perangkaan, kenaikannya itu sekitar 0.2%. Kerana dan basar Ramadan tidak ada kena mengena langsung dengan SST ini. Dia tidak juga dapat dinafikan. Yang Muhammad kita baru tahu bahawa kadang-kadang ada syarikat-syarikat besar yang ambil kesempatan. Kita ada pilihan, tidak berbuat apa-apa. Maknanya keadaan ekonomi akan lebih menjunam. Hasil tidak bertambah. Hutang akan melongo. Kita terpaksa ambil tindakan. Apakah cukai harus dikenakan kepada rakyat biasa? Kita elak. Seperti mana kita lakukan elektrik. SST itu kita bagi pengecualian dengan maksud tidak mengenakan kesan negatif kepada kebanyakan rakyat.
Tetapi seperti kita tahu, ada kesan sampingan kecilan yang mesti dikawal. Saya setuju bahawa kita harus terus pantau, tapi kalau secara khusus perniagaan masa bazar Ramadan ini, kebanyakan yang mengeluh ialah kerana kadar sewa yang tinggi. Dan pada pendapat saya, malih-malih bandaran tidak ada sebab mengapa mengenakan sewa yang tinggi kepada pasar Ramadan.